Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 23 April 2020. Tiada peningkatan kes positif COVID-19 dilaporkan di Sabah untuk 2 hari berturut-turut semalam. Jumlah kumulatif kes positif di negeri ini kekal 308 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 7 pesakit sembuh semalam menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh dan discharge 200 orang. Setakat ini, 3 daerah berstatus zon merah iaitu Tawau dengan 81 kes, Kota Kinabalu 44 dan Lahad Datu 42 kes. Dalam perkembangan berkaitan, sebuah pusat kuarantin di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bakal dibuka dalam tempoh terdekat dengan kapasiti hampir 180 pesakit. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal berkata, pusat kuarantin berkenaan di bawah Hospital Queen Elizabeth dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dan prasarana bagi menempatkan pesakit dengan gejala ringan iaitu yang tidak memerlukan alat bantuan pernafasan. Kalau kita dapati mereka positif immediately, kita akan kuarantin mereka, ataupun kalau dia agak kritikal, kita akan tempatkan di tempat contoh di Hospital Queen Elizabeth di mana ada kemudahan, bukan hanya untuk kita bagi bantuan dari segi perkhidmatan, bahkan dari segi kalau ada bantuan pernafasan, ya kita akan pastikan bahawa ini akan kita dapat sediakan kepada pesakit-pesakit yang ada. Datuk Shafie bercakap dalam sidang media sempena lawatan ke pusat kuarantin di Dewan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Setakat ini, Sabah mempunyai 24 pusat kuarantin. 8 warga asing ditahan di Kota Kinabalu kerana ingkar perintah kawalan pergerakan PKP di kawasan laut Pasar Malam Sinsuran Kelmarin. Kesemua mereka ditahan pasukan polis marin PPM Kota Kinabalu ketika rondaan di kawasan tersebut. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Mazli Mazlan dalam satu sidang media berkata mereka yang ditahan berumur antara 17 hingga 32 tahun tidak mempunyai alasan munasabah untuk berada di luar. Telah menahan satu bot kayu yang daripada arah Pulau Gaya menghala ke Kota Kinabalu. Yang mana di dalam bot itu terdapat 8 penumpang termasuk botman dia sekali. Kesemuanya adalah lelaki yang ke-8 mereka tidak mempunyai sebarang dokumen diri. Kesemua mereka akan didakwa di bawah Seksyen 22 Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Langkah-langkah di Kawasan Tempatan Jangkitan 2020. Terdahulu, Datuk Mazli yang berkesempatan meninjau keadaan di Pulau Gaya memaklumkan tahap kepatuhan PKP penduduk di pulau tersebut meningkat berbanding sebelum ini. Seramai 250 anggota pasukan polis marin PPM Wilayah 4 Sabah ditugaskan melaksanakan operasi pemantauan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 3 di perairan negeri ini. Komander PPM Wilayah 4 Sabah SCP Muhammad Pejeri Ali berkata, operasi di perairan Sandakan, Lahad Datu dan Semporna ini bagi memantau pergerakan penduduk pulau dan pesisir pantai. Pemantauan berterusan ini juga bagi mengekang aktiviti penyeludupan dan jenayah rentas sempadan. Tindakan PKP 3 ini, pasukan polis marin Sabah khususnya telah menangka beberapa program dan agenda dalam konteks menjaga keselamatan perairan Sabah melibatkan sejumlah 15 bot ronda dengan kekuatan lebih kurang 250 orang menjaga keselamatan perairan untuk 3 kawasan ini sahaja. Dalam pada itu, SCP Muhammad Pajiri yang ditemui selepas tinjauan di perairan Sandakan berkata kawasan perairan berkenaan adalah terkawal dan pematuhan PKP penduduk kawasan pulau adalah memuaskan. Jelas beliau tiada laporan setakat ini mengenai kumpit berlabuh sekitar kawasan perairan serta tidak berlaku sebarang kegiatan pengeboman ikan. Jabatan Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan telah mengenal pasti 3 pusat tahanan di negeri ini untuk menempatkan pesalah yang dijatuhkan hukuman penjara kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Labuan Rosman Norman berkata pusat tahanan terlibat ialah Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Di Sabah ni ketiga-tiga tempat tu untuk penempatan yang telah dinyatakan oleh pengarah saya tadi
250 penghuni. Yang di KK 150 Sandakan dan 100 di Tawau. Menurut Rosman, jika jumlah pesalah melebihi kapasiti, pihak penjara akan mencari jalan untuk menyediakan ruang yang mencukupi. Beliau yang ditemui pemberita di Kota Kinabalu menasihati orang ramai agar terus mematuhi arahan PKP bagi memastikan penularan wabak dapat ditangani dengan lebih baik. 2 warga asing yang ditahan di Jalan Ulu Putatan, Kota Kinabalu pada Isnin lalu kerana menyeludup rokok bernilai lebih RM24,000 turut disiasat atas cubaan menyogok wang kepada pihak berkuasa yang bertugas ketika mereka ditahan. Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Sabah, Karunaniti Y. Subiah berkata, semasa kejadian kira-kira 3.30 petang, lelaki berumur 35 dan 45 tahun ini cuba menawarkan wang tunai RM7,000 kepada anggota PDRM yang bertugas bagi mengelak dikenakan tindakan. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 17(b) Akta SPRM 2009. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000. Karunaniti yang dihubungi RTM memuji tindakan tegas anggota PDRM yang melaporkan perkara tersebut agar tindakan lanjut dapat diambil dan menasihati semua pihak agar tidak terlibat dalam aktiviti rasuah. Maritim Malaysia Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan dengan kerjasama Pejabat Setiausaha Persekutuan Negeri dan Pejabat Pembangunan Negeri Sabah melaksanakan program bantuan makanan kepada penduduk Pulau Mantanani, Kota Belud. Program dilaksana bagi membantu penduduk memerlukan sepanjang sempena menjelang Ramadan. Pengarah Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Laksamana Pertama Maritim Muhammad Rosli Abdullah memaklumkan bahawa penduduk di pulau ini berhadapan kesukaran untuk mendapatkan bekalan makanan ekoran pergerakan yang terbatas di samping jarak perjalanan dari pulau ke Kota Belud yang mengambil masa 45 minit. Sebanyak 179 keluarga di pulau berkenaan yang kebanyakannya bergantung kepada hasil laut mendapat sumbangan daripada program bantuan tersebut. Selain makanan harian seperti beras, telur dan lain-lain, kurma juga turut disumbangkan untuk keperluan mereka berbuka puasa. Penduduk di pulau berkenaan dinasihati supaya mengutamakan kebersihan dan mematuhi arahan semasa kerajaan agar penularan COVID-19 dapat ditangani segera. Lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA beroperasi seperti biasa sepanjang PKP ini, namun dengan pergerakan dan aktiviti minima berikutan jumlah penerbangan yang telah dihadkan. Pengurus kanan KKIA Sunif Naiman berkata operasi lapangan terbang berkenaan dijalankan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan bagi mengelak berlaku penularan wabak COVID-19. Pihak KKIA meminimalkan operasi termasuk mengurangkan jumlah petugas sebanyak 50% berbanding sebelum PKP dilaksana sebagai langkah pencegahan dan keselamatan. Untuk di Kota Kinabalu memang kita hadkan pintu untuk masuk di aras pelepasan ini ada satu dan sebelum mereka masuk ke terminal mereka akan dibuat imbasan suhu badan lah. Dan kalaulah sekiranya mereka ini melampaui iaitu 37.5 Celsius, kita akan report dengan airline yang mereka naiki itu. Sunip yang ditemui pemberita RTM di KKIA berkata tiada penerbangan antarabangsa melalui KKIA ketika ini, sementara penerbangan Kuala Lumpur Kota Kinabalu hanya sekali seminggu dan penerbangan dalam negeri iaitu Tawau, Sandakan, Lahadatu dan Wilayah Persekutuan Labuan juga dikurangkan. Bagi operasi kargo dihadkan 3 kali seminggu untuk membawa kemudahan perubatan. Perkhidmatan pembayaran tunai semasa serahan atau lebih popular dipanggil COD merupakan antara alternatif yang sering digunakan pembeli di portal beli belah dalam talian. Tampil mengikut trend semasa selain ingin membantu orang ramai yang mahu mendapatkan bekalan makanan khususnya hasil laut segar tanpa perlu keluar dari rumah, seorang peniaga ikan di Donggongan Pinampang menawarkan perkhidmatan sama kepada pelanggan sekitar daerah berkenaan. Brian Thomas Simon, 28 tahun, pada awalnya
hanya menjual ikan di Pasar Dongongon. Tetapi semenjak PKP dikuatkuasakan, permintaan COD meningkat secara mendadak. Bermula daripada permintaan kawan-kawan dan saudara mara, perkhidmatan melalui pesanan ringkas SMS atau aplikasi WhatsApp ini kemudian mendapat sambutan menggalakkan dari pelanggan lain yang selalu berkunjung ke Pasar Dongongon. Kami buat COD ini supaya apa nih? Untuk kami sebagai penjual di pasar punya kesehatan dan juga penduduk-penduduk kampung rakyat-rakyat di sinilah supaya tidak payah keluar. Lagipun kalau rakyat pun tidak payahlah 10 orang datang sini beli ikan. Kalau berapa banyak rumah apa? Kalau kami satu orang boleh antar ikan pergi kasih rumah, lebih baik begitu kan? Bapa kepada Brian, Simon Laurentius, turut membantu dengan memulakan harinya seawal 4 pagi memborong ikan di Kompleks Safma Kota Kinabalu atau mendapatkannya daripada pembekal dari Kudat. Biasanya kalau di KK sini Safma, mereka buka dalam jam 11-12 pagi malam sampai pagi lah. Jadi kami biasa ambil ikan dalam masa itulah. Jadi mungkin lepas ambil ikan dalam agak jam 2 ke 3 pagi baru kami bawa di sini pasar. Baru kami kasih ais dalam tong untuk dijual ke sebelah pagi dia itu. Dulu punya jualan sama COD ini up and down macam bisnis biasa lah, up and down gitu. Habis banyak pasar-pasar yang masih buka sebelum PKP begini. Yang time pemulaannya PKP ini mungkin kemungkinan banyak pasar tutup dan Pasar Dongongon saya yang buka. Jadi mungkin ada naik sikit lah, boleh-boleh juga lah pendapatan. Meskipun sibuk melayan permintaan pelanggan, Brian dan ahli keluarga tetap menitik beratkan aspek kebersihan dan memakai peralatan perlindungan diri bagi mengelak penyebaran semasa mengantar ikan ke rumah pelanggan. Kalau saya antar ikan, first saya pakai glove, and then after antar ikan sama orang tuh, pakai glove, hand sanitizer lah, sama pakai mask of course, sentiasa. And then kadang saya terima duit tuh dari customer, dia dorang bagi dalam envelope lah, so ada safe sedikit. Keuntungan semata-mata bukan menjadi tumpuan Brian dan keluarganya, tetapi usaha membantu pelanggan mengehatkan pergerakan di luar turut menjadi motivasi meneruskan perkhidmatan COD ini. Dengan adanya hikmat COD yang sangat mudah ini, masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang keperluan. Stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Syafif Syairandeni, RTM. Baik, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saudara, selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Sama-sama kita putuskan rantaian penularan COVID-19. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.